Assalamualaikum semua. Apa khabar murid-murid cikgu? Baiklah, hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita unit 8 iaitu tajuk penyerapan. Pada minggu ini kita akan belajar berkenaan dengan keupayaan objek menyerap air dan kepentingannya. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah di akhir pembelajaran murid dapat pertama, membuat urutan keupayaan objek menyerap air berdasarkan jenis bahan. Kedua, menyatakan sekurang-kurangnya dua kepentingan objek dapat menyerap air. Ketiga, menyatakan sekurang-kurangnya dua kepentingan objek yang tidak dapat menyerap air. Baiklah, sebelum kita mulakan kelas, cikgu ada satu soalan bagi menguji minda murid-murid cikgu. Cikgu Amir telah menumpahkan air daripada segelas cawan. Bagaimanakah cara untuk Cikgu Amir mengeringkan air tersebut? Macam mana ya? Cuba kamu fikirkan. Baiklah, seterusnya mari kita membuat uji kaji. Tajuk uji kaji ini ialah bahan yang menyerap air lebih banyak. Okey, kita nak tahu bahan mana yang menyerap air lebih banyak. Sebelum tu, antara alat dan bahan yang kita perlukan ialah sebatang lidi, gam, air berwarna, kain, tisu dan kertas. Baiklah, untuk memulakan uji kaji ini, cikgu akan menunjukkan satu video kepada kamu supaya kamu mendapat gambaran bagaimana bahan yang akan menyerap air. Okey, selamat menonton video yang disediakan ini. Okey, sekarang Ustazah nak uji kertas, tisu dengan kain. Okey, mula-mula Ustazah akan masukkan air yang berwarna merah tu ke dalam bekas dulu. Okey, kita nak uji ni yang mana satu yang paling tinggi kadar penyerapan dia. Okey, sekarang kita masukkan semua bahan-bahan yang boleh menyerap air tadi tu, tisu, kertas dengan kain ke dalam bekas yang berwarna tu. Okey, kemudian Ustazah biar selama 1 minit. Okey, kita nak tengok air lebih menyerap dekat objek yang mana? Yang tisu, yang kertas, kain. Okey, kita tengok selama 1 minit. Okey, dah 1 minit. Okey, dah tunggu 1 minit. Okey, anak-anak murid boleh tengok kertas tisu dengan kain yang mana satu air yang banyak menyerap pada bahan tersebut. Okey, kalau anak-anak murid boleh nampak, yang mana yang objek yang paling tinggi kadar penyerapannya. Maksudnya yang mana air yang paling banyak sangat menyerap. Dari sini kita dah boleh nampak dah. Tisu paling banyak serap air, betul tak? Tapi yang paling sikit apa? Kertas serap sikit je air. Okey. So, tu perbezaan antara tisu, kertas dengan kain. Okey, tapi semua boleh menyerap air. Baiklah, daripada video tersebut, ada satu jadual hasil uji kaji yang kita perlu lengkapkan. Okey, di sini ada 3 objek iaitu kain, kertas dan tisu. Okey, antara ketiga objek ini, susun keupayaan menyerap air secara menaik. Menaik maksudnya yang pertama adalah objek yang menyerap air paling sedikit. Okey, jadi yang menyerap air paling sedikit adalah apa? Okey, kamu tentukan sendiri nanti ya. Lepas tu objek kedua yang menyerap air sederhana dan yang ketiga menyerap air paling banyak.
Okey, selepas itu kamu perlu membuat urutan keupayaan objek menyerap air. Okey, lengkapkan urutan yang telah cikgu sediakan ini. Nampaknya yang pertama apa ya? Cuba kamu fikirkan. Okey, ini adalah jawapannya. Urutan keupayaan objek menyerap air yang pertama adalah kertas, kedua kain lap dan ketiga adalah tisu. Ini bermakna tisu menyerap air paling banyak. Okey, di sini cikgu ada dua soalan. Yang pertama, objek yang manakah menyerap air paling banyak? Yang mana ya? Yang kedua, objek yang manakah menyerap air paling sedikit? Mengapa kamu kata jawapannya adalah yang kamu fikirkan? Agak-agak kenapa rasanya semua orang dah ada jawapan kan? Okey, jom kita lihat slide seterusnya. Okey, soalan pertama tadi, objek yang manakah menyerap air paling banyak? Jawapannya adalah tisu. Mengapa tisu? Kerana tisu menyerap air paling tinggi. Kedua, objek yang manakah menyerap air paling sedikit? Jawapannya adalah kertas. Mengapa kertas? Kerana kertas menyerap air paling rendah. Baiklah, kemudian kita akan masuk ke tajuk seterusnya iaitu kepentingan objek menyerap air. Cuba lihat gambar yang cikgu sediakan dekat bawah dalam slide ini. Okay, gambar pertama sebenarnya ada di dalam buku teks kamu pada muka surat 76. Okey, jom kita baca sama-sama ya. Okey, apakah kepentingan objek yang boleh menyerap air? Perhatikan contoh situasi ini. Nyatakan kepentingan objek menyerap air dalam setiap situasi ini. Okey, cuba tengok kotak yang pertama. Okey, kotak yang berwarna kuning. Okey, badan adik basah selepas mandi. Ayah mengelap adik dengan tuala. Kedua, mengapakah berbola kapas digunakan untuk mengelap luka? Di sini ada dua situasi di mana seorang ayah mengelap anaknya dengan tuala selepas mandi. Kedua, berbola kapas digunakan untuk mengelap luka. Cuba tengok ada budak perempuan dekat dalam gambar tu, dia tengah lap luka kucing. Kaki kucing tu berdarah. Okey, di sini ada satu lagi situasi. Perasan tak? Di mana seorang ibu sedang mengemop lantai. Dekat lantai tu ada apa? Ada air. Jadi mop juga boleh menyerap air. Okey, cuba tengok gambar kat sebelah. Gambar pada buku teks muka surat 77. Okey, antara kepentingan lain objek yang boleh menyerap air ialah cuba tengok apa yang seorang ibu tu buat. Ibu sedang mengeringkan jas. Okey, kedua, cuba tengok budak lelaki dekat belakang tu. Budak lelaki tu namanya Imran. Okey, cuba baca dialog yang berada dalam kotak kuning tu. Bagaimanakah Imran mengelap peluh? Imran mengelap peluh menggunakan kain ataupun tisu. Okey, itulah kepentingan objek menyerap air. Kalau tak ada objek menyerap air, macam mana nak lap kain yang air yang tumpah? Macam mana nak lap badan kamu selepas mandi, betul tak? Okey. Baiklah, jom kita baca kepentingan objek menyerap air. Yang pertama, mengelap air selepas mandi menggunakan tuala. Kedua, berbola kapas digunakan untuk mengelap luka kerana berbola kapas tersebut bersifat menyerap cair. Ketiga, mengeringkan peralatan dapur yang basah. Dan yang keempat, mengelap peluh. Baiklah, sekarang nyatakan dua kepentingan objek menyerap air yang kamu tahu dalam kehidupan. Salin soalan ini dan tuliskan jawapan di dalam buku tulis sains. Baiklah, kemudian kita akan belajar kepentingan objek yang tidak menyerap air.
Cuba tengok gambar yang cikgu sediakan dalam slide ini. Gambar apa? Gambar hujan. Okey, cuba tengok lelaki dan budak perempuan di kiri dan kanan tu. Dia tengah pegang apa tu? Pegang payung. Kenapa dia orang tengah pegang payung? Kerana nak mengelakkan diri daripada kena hujan. Okey, apa kepentingan objek yang tak boleh menyerap air ni? Okey, yang pertama, cuba tengok dalam gambar tersebut. Okey, jom kita baca sama-sama. Tong besi dapat menadah dan menyimpan air hujan. Kedua, payung plastik dapat menghalang diri kita daripada terkena air hujan. Ketiga, kasut getah dapat mengelakkan kaki kita daripada basah. Dan yang keempat, cermin kaca pada kereta dapat mengelakkan kita daripada terkena air hujan. Okey. Sekarang, kepentingan objek tidak menyerap air. Okey, yang pertama, menyimpan air. Yang kedua, mengalirkan air paip. Guna apa tu? Guna wayar kan? Yang ketiga, mengelakkan kaki daripada basah. Apa objek yang dapat mengelakkan kaki daripada basah? Kasut. Kasut getah. Okey, yang keempat, melindungi diri daripada hujan. Macam mana nak melindungi diri? Dengan menggunakan payung. Baiklah, sekarang nyatakan 2 kepentingan objek tidak menyerap air yang kamu tahu dalam kehidupan. Salin dan tuliskan jawapan di dalam buku tulis sains. Baiklah, sekarang dapatkan pautan yang cikgu berikan di dalam grup WhatsApp untuk kamu bermain dengan permainan yang disediakan. Okey, sebelum kita akhiri kelas, jom siapkan latihan pada di dalam buku sains, aktiviti sains muka surat 52 hingga 56. Baiklah, kali ini banyak sikit latihan tapi tak apa, kita dah nak habis dah. Topik 8 ya. Okey, itu sahaja kelas daripada Cikgu Najihah. Terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa ya, siapkan latihan cikgu berikan. Assalamualaikum.